Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa ma yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah, waftah alaina min ladunka ilma, kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Lawannya lawan bagi ilmu. Kita masih lagi bicara dalam sifat ilmu, yakni satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala, yang sedia kala dengan dia Allah Ta'ala maha mengetahui segala apa-apa perkara tanpa wasitah belajar. Kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid, karangan bagi al-alimil allamati al-syaikhi Zainil Abidin ibni Muhammadil Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala. Baik. Lawannya lawan bagi ilmu, atau yang kita terjemah dalam bahasa Melayunya ialah pengetahuan. Samarahnya tahu, takluknya mengetahui. Itu. Jadi hak kita nak caranya ialah pengetahuan. Nak isbatkan sifat ilmu tu, sifat pengetahuan tu ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul kata mengetahui, Mu'tazilah pun i'tiqad Allah Taala Maha mengetahui. Tu Mu'tazilah tak kata Allah Taala bodoh. Siapa kata Tuhan bodoh tu kafir teruslah. Jadi Mu'tazilah tak kata Tuhan tu jahil, Tuhan tu bodoh. Bahkan Mu'tazilah kata Allahu alimun, Allah Ta'ala tu zat yang maha mengetahui, tapi bi'ilmihi ataupun bi'ilmihi tu huwa zatuhu ataupun
Allahu alimun bidzatihi. Begitu selalu. Allah Ta'ala tu zat yang maha mengetahui. Tahu Allah Ta'ala tu dengan zatnya. Ini tidak ada sifat. Tidak ada sifat pengetahuan. Itu Mu'tazilah. Jadi beza kita orang ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilahnya. Kita orang ahli sunnah wal jamaah ni, ulama kita ajar kata kita isbatkan sifat di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata Allah tu alimun, bukan semata-mata Allah tu zat yang maha mengetahui, tapi Allah Ta'ala Allah alimun bi'ilmihi. Allah Ta'ala tu zat yang maha mengetahui dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Gitu. Tu Allah Ta'ala tu zat yang maha mengetahui, yang bersepakai di zatnya tu sifat pengetahuan. Jadi mengetahui, banyak Allah Ta'ala mengetahui segala perkara. Tak kira berapa pun Tuhan tahu belaka. Tu sama ada benda hak bahasa kulli atau benda hak bahasa juz'i. Mana benda hak bahasa kulli? Kita kata benda hak bahasa umum lah. Macam kita rambut, kita tahulah rambut tu. Tetapi berapa helai kah rambut yang ada di atas kepala kita sendiri pun tak tahu. Itu. Jadi ilmu kita tu sekadar tahu kata umum rambut tu lah, kulli je lah. Tapi juzuk kita tak tahu. Allah Ta'ala tidak balas tu ilmu dia. Allah Ta'ala maha mengetahui itu kulli dan juz'i, secara umum dan secara detail. Gitu. Tu Tuhan tahu rambut, tahu berapa lah rambut hak ada di atas kepala kita ataupun bulu hak ada di tubuh kita pun Tuhan tahu. Lagu tu. Tu maksud orang panggil Tuhan tahu belaka kulli dan juz'i. Jadi kalau i'tiqad Tuhan hanya tahu kulli, tidak tahu juz'i, Tuhan hanya tahu umum saja, tidak tahu detail, maka hak tu jatuh dalam i'tiqad falasifah. I'tiqad pegangan puak falsafah. Maka pegangan puak falsafah ni kufur mereka itu. Tu kufur. Tu ulama ahli sunnah wal jamaah kita mengkafirkan puak falasifah. Antara lainnya kerana ada 3 perkara. Bisalathatin kafaral falasifatul aida idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Itu. Dengan sebab 3 perkara ni telah mengkafirlah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah akan puak falasifah. Kerana apa? Idh ankaruha wahyal musbattah, kerana engkar mereka itu akan 3 perkara tadi, padahal sabit dengan dilalah qat'iyah, dengan dalil-dalil yang diyakini, bukan orang panggil dalil-dalil zanni. Mana 3 perkara tu? Ilmun bijuz'iyyin. Fok ya engkar ilmu Allah Ta'ala tu tahu dengan secara detail, dengan secara juzuk-juzuk sesuatu tu Tuhan tahu belaka. Kata fuak falasifah, dak Tuhan tahulah pasir tu, tapi berapa biji, berapa butir pasir Tuhan tak tahu. Tu fuak falasifah je gitu. Tu. Maka kufur lah, kufur. Kufur falasifah. Maka Tuhan tahu tu tahu belaka secara kulli dan juz'i. Tu tidak terdahulu oleh jahil. Tidak terdahulu oleh jahil. Maka sebab itulah ta'alluq bagi sifat ilmu ni ta'alluq tanjizi qadding. Ta'alluq tanjizi qadding. Ulama sebut fata'alluqul ilmi wahidun. Maka bermula ta'alluq tugas bagi sifat pengetahuan ni satu jua. Mana? Tanjiziyun qadimun, iaitu tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Lulus sedia kala lagi. Tu lulus sedia kala. Tuhan tahu segala perkara ni sedia kala lagi. Walaupun segala perkara ni belum dijadikan oleh dia, dia tahu sedia kala lagi. Gitu. Jadi Tuhan tahu belakang dah hak kita, hati kita, apa kita nak telitah ke depan, Tuhan tahu belakang.
Tu kita baca selalu kau derah tu tahu belaka. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Dalam surah apa? Surah Al-Mulk. Nah, kita duk baca sama tu okey. Sebelum nak tidur. Mudah-mudahan jadi orang panggil apa? Pembela kita dalam kubur. Diangkatkan azab dalam kubur. Wala'iyadzubillah lah kalau kita kena azab dalam kubur. Wala'iyadzubillah. Allahu Akbar. Tapi orang tak mengaji agama lah ni, la haula wala quwata illa billah. Dia menganjing boleh. Saya tertengok satu video dalam Instagram Piusite. Sahabat saya Piusite tu, dia masuk lah Instagram dia. Ada DJ video yang tanya, soalan orang tanya kepada apa tu, Diva AA. Diva AA. Diva AA ni adik Azmi Ali lah, Azwan Ali. Nama dia Azwan Ali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan dia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan juga kita. Dan Allah Ta'ala selamatkan semua umat Islam ni daripada kejahilan. Nah, orang tanya dia, apakah persedia Diva AA kalau jumpa dengan muka nakir? Habis kurang gitulah kok. Soalan hamba tak ingat, tengok balik dalam video dalam Instagram Piusite tu. Dia kata, kalau aku jumpa muka nakir ni, Diva AA, nah, Azwan Ali, dia kata kalau aku jumpa muka nakir, aku akan kata ke muka nakir, pergi apa, pukul ibu bapa kau dululah sebelum nak kau pukul aku. Wallahu alam lah. Kemudian disambut oleh gelak ketawa daripada DJ-DJ. Ini orang panggil parah masyarakat kita tidak belajar ilmu akidah Islamiyah, tidak belajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, hingga boros dalam cakap. Tu kalau diniat dalam hati dia menghina-hina akan malaikat Allah yang bernama muka nakir, yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala sebagai cobaan menanya soal muka nakir dalam kubur. Soal orang mati dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hadzal rajulu. Nah, kalau dia ada orang panggil niat hati nak menghina-hina, maka wal'iyazu billahi min zalik, serta dia tahu hukumnya, maka jatuh murtad kufur. Wal'iyazu billah. Nah, kalau dia tidak tahu, maka berdosa, wajib dia kena taubat segera lah. Nah, wajib kena taubat segera. Jangan kita buat main-main istihza dengan perkara ghaibiyah. Nah, tentang soal muka nakir dalam kubur, alam barzakh, muka nakir itu sendiri, itu semua orang panggil termasuk daripada qismus salis fi ilmil aqaid. Bahagian yang ketiga dalam ilmu akidah, iaitu ghaibiyat, benda yang kita tak nampak dengan mata kepala. Nah, bila benda tak nampak dengan mata kepala, orang panggil ghaibiyat. Maka setengah daripada tanda kita orang beriman ni, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Nah, orang-orang beriman ni ialah orang yang percaya dengan benda yang tak nampak dengan mata kepala, tapi dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Dipanggil juga khabariyat. Nah, kenapa? Kerana benda tu terhenti dia dengan khabaran daripada Allah dan Rasul. Dipanggil juga sam'iyat, kerana didengar daripada khabaran Allah dan Rasul. Tidak boleh dicapai dengan akal kita. Jadi ini perkara ni termasuk dalam akidah para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Ini perkara termasuk dalam akidah. Jangan kita buat bermain-main dengan perkara-perkara tersebut. Wal'iyadzubillah. Saya cukup terkejut melihat video tersebut. Apa orang panggil, wallahu a'lam lah. Apakah niat dianya, saya tak tahulah. Tetapi itu sangat orang panggil berbahaya pada akidah. Kerana apa? Istihza. Kalau ada orang panggil niat istihza, mempersenda, itu makna istihza, mempersenda kepada muka nakir. Sedangkan muka nakir ni ialah malaikat yang ditugaskan oleh Allah
Yang mana kita tahu kata muka nakir ni ialah malaikat, namanya ialah muka dan nakir, dia akan godel orang tak boleh jawab soalan dalam kubur. Itu semua tu kita percaya dengan khabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat menganjing, tak tahulah masyarakat kita ni tak tahulah nak jadi apa. Disambut gelak ketawa pula tu. Gelak ketawa oleh DJ ada situ. Maka saya menyerulah kepada Diva AA Azwan Ali dan DJ ada bersama dia hak ketawa tu supaya berhenti dan bertaubat, kalau boleh tajdidkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah bawa mengaji, bawa berdengar. Kita nak melawak, kita nak backing, kita nak garang, nak bercakap kasar, kalau tidak menyentuh soal agama, soal akidah lebih-lebihnya lagi, silakanlah. Kita nak melawak, kita nak menakar, kita tak ada tapi kalau sampai menyentuh soal akidah, ini orang panggil kira parah. Parah, masyarakat kita ni parah. Tu. Kalau orang tanya soalan dia, Diva AA, apa kamu nak jawab kalau persiapan kamu nak jawab depan Allah Ta'ala? Kalau dia jawab dengan cara lagu tu, tak teruk lah. Tu baru tanya muka nakir. Tapi tak bimbang lah, kita tak marah kerana kita semua pasti akan mati. Bila mati kita akan jumpa lah perkara tu sebenar kau tak sebenar. Nak hamla, nak samsing, nak pongoh, nak hebat, nak diva lagu mana sekalipun, ingat kita ni asal daripada Allah yang menjadikan daripada tidak ada kepada ada, dan kita akan kembali pula kepada Allah. Jasad kita ni akan dimasuk dalam perut bumi, dalam tanah, dan dijijak-jijak oleh kaki-kaki manusia ketika menanamnya, dan kita akan bertemulah dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Perkara-perkara Allah Ta'ala berjanji dalam Quran tentang azab-azab orang yang menzalimi menzalimi diri sendiri. Tu walau tara idz zalimu nafi ghamaratil maut. Tu dalam Quran, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu dapat lihat orang-orang yang buat zalim pada diri sendiri dalam keadaan ghamaratil maut, dalam keadaan sakaratul maut, sakit nak mati, wal malakut, dan para malaikat ni nak pegang kaki tangan, kejar. Saya tak ingat dah ayat tu. Boleh kita tengok, cek balik dalam Al-Quran. Betapa beratnya. Jadi pakat-pakat ingat kemati etik lah. Kita nak bergalak, kita nak suka ke, kita ingatlah musim-musim ini orang ramai pakat duk mati. Ni kita ni hidup ni duk tunggu mati. Kalau kita duk menganjing apa hok Rasul duk khabar pada kita tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang soal muka nakir dalam kubur, kita duk bimbang takutnya kita mati itu tercabut daripada iman dan Islam, wal'iyadzubillah min zalik. Jadi ingat, kita buat apa sahaja atas muka bumi ni, kalau kita mati dalam iman dan Islam, alhamdulillah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya sanya amal tu dikira akhir sudah. Jadi akhir sudah kita pun kita tak tahu, akhir sudah Diva AA pun kita tak tahu. Cuma sebagai orang panggil saudara se-Islam, wajib atas kitanya kena nasihat apabila telah zahir dah orang panggil kemungkaran tu mungkar, dia panggil mungkar. Wajib kita kena cegah benda mungkar. Baik. Habis itu. Jadi falasifah ni dia engkar kata ilmu Allah Ta'ala tu mengetahui dengan secara detail, ilmun bijuz'iyyin. Maka Allah Ta'ala maha mengetahui sedia kala lagi. Sifat pengetahuan ada di zat dia sedia kala, dan tugas sifat pengetahuan ni nyata. Nyata tu orang panggil inkishaf. Dalam bahasa kitab disebut
ta'alluq, nama bagi ta'alluq tanjizi qadim, sifat ilmu Allah Ta'ala ni dia panggil ta'alluq inkishaf. Inkishaf asalnya makna terbuka, tetapi makna yang dikehendakinya ialah itidah, makna lazim daripada terbuka nyata. Benda hak tertutup tak nyata. Macam bawah tudung saji ada lauk-lauk, tertutup, maka tak nyata. Bila kita buka, nyata. Itu dia panggil inkishaf mutlak, tapi dengan makna ittidah mutlak. Itu maksud min itlaqil lazim wa iradatil malzum, dia panggil. Itu lagu tu dah. Baik. Memang Allah Ta'ala tahu apa saja. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Tak sambung tak wa asirru qawlakum awijharu bih. Kamu perlahan ke akan perkataan kamu, atau kamu perkuat ke perkataan kamu. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui dengan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita. Itu. Kita bercakap slow ke, kita bercakap kuat ke, tak payah susuk dengan Tuhan. Tuhan tahu belakang gapo hak dalam dada kita. Ya'lamu sirra wa akhfa. Tuhan tahu sir. Sir ni hati kita, orang lain tak tahu. Kita dengan Tuhan hak tahu. Itu yang panggil sir. Batin daripada batin bagi hati. Wa akhfa, dia tu tersembunyi lebih daripada sir. Mana? Benda hak kita sendiri tak tahu nak telitah apa, Tuhan nyata dah sedia kala. Kita nak gapo, nak makan bergapo, kita pun tak tahu. Ni sekarang ni, telitah nak makan burger. Padahal depan lepas ni telitah nak makan pizza pula, kita sendiri tak tahu depan lepas ni berapa minit lepas ni gapo hak hati kita nak telitah, kita sendiri tak tahu. Tuhan tahu nyata sedia kala. Tu alimun bi jami'il ma'lumati muhitun bi jami'i ma yajri tahta tuhumil ardi ila a'la samawati. Tuhan maha mengetahui dengan sekalian benda-benda, maklumat-maklumat, perkara-perkara yang diketahui, meliputi pengetahuan Tuhan itu dengan sekalian barang yang berada di bawah perut bumi dan hak ada di atas pada langit. Tak ada tersembunyi sikit. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis samai. Tidak terlindung walau sebesar zarah pun apa hak ada dalam bumi, dalam perut bumi, atas muka bumi dan pada langit, dalam langit. Tak ada satu pun sebesar zarah terselindung daripada ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui belaka. Jadi hak lepas dah kita nyata dah itu ilmu Allah Ta'ala tu tidak dengan belajar, tu tidak dengan wasitah belajar, tidak dengan fikir nazari, tidak dengan daruri, tidak. Kemudian hari ini kita masuk lawan bagi pengetahuan. Wadidduha, dan bermula lawannya. Lawan bagi sifat pengetahuan al-jahlu, jahil. Al-jahil ni nak mana jahlu, bodoh. Jahil mana seorang yang bodoh. Seorang yang jahil mesti ada di zat dia jahlun, kebodohan. Sifat bodoh tu. Dah. Au fi ma'an au ma fi ma'nal jahli. Itu. Bodoh tu sendiri ataupun apa yang pada makna bodoh. Apa yang pada makna bodoh? Seumpama yang pada makna bodoh ialah ilmu dengan secara kulli saja, dengan secara umum saja, itu orang panggil pada makna bodoh. Macam kita ni, kita tahu tak kita ada rambut? Tahu. Berapa helaikah rambut kita secara detail kita tahu? Tak tahu. Bodoh kita. Jadi kalau Tuhan tu tahu ilmu tu, orang panggil hanya secara umum, tidak secara detail, hanya kulli, tidak secara juz'i, bermakna kita telah mengisbatkan bodoh pada Allah Ta'ala. Maka sebab tu kufur falasifah tadi. Tu kufur. Sebab tu dalam kitab sebut wa'lam anna ilmahu ta'ala ya'lamu bil kulliyati wal juz'iyati. Ketahui olehmu akan bahawasanya pengetahuan Allah Ta'ala itu
mengetahuilah ia dengan secara umum dan secara detail. Secara kulli dan juz'i. Wa man nafa ilmahu ta'ala bil juz'iyati. Dan barang siapa yang menafilah ia akan ilmu Allah Ta'ala tu, tahu Allah Ta'ala tu dengan secara detail, dengan secara juz'i, ya, bil juz'iyati, fahuwa kafirun, maka orang tu kufur. Kenapa? Itu akidah falasifah. Ingat baik-baik. Jadi wa didduha, dan bermula lawan bagi pengetahuan, lawan bagi sifat ilmu ni, al-jahlu, jahil, bodoh. Wa ma fi ma'nal jahli. Nak buh gitu. Bagi yang ada kitab tu buh gitu. Wa ma fi ma'nal jahli. Artinya, arti jahil, jahlu, tiada tahu suatu, atau tiada betul dengan hakikat. Ini pun fi maknal jahli tu. Tahu tu tapi tidak muafakat dengan hakikat yang berlaku. Itu. Dia panggil jahil. Jahil. Tahu tidak kena dengan realiti hak sebenar. Lagu mana? Dia panggil supaya orang jahil murakkab. Supaya orang jahil murakkab. Orang jahil murakkab ni orang hak bodoh dia tu bertikak-tikak. Bodoh dia bertikak-tikak. Lagu mana bodoh dia bertikak-tikak? Pertama, dia jahil dengan benda hak sebenar. Dia tak tahu perkara sebenar. Kita tak sambil hak agama, dia tak tahu kata lembu-lembu ni binatang. Contoh. Dia tak tahu kata lembu ni binatang. Kemudian yang kedua jahil dia tak tahu kata dia tu tak tahu. Dia duk ingat dia tahu. Apa hak dia tahu? Yang dia tahunya, lembu ialah sebuah kenderaan beroda 4, pakai minyak petrol. Contoh, itu contoh. Dia pun ceramah dalam masjid. Tuan-tuan, puan-puan, lembu-lembu ni tuan-tuan ialah sebuah kenderaan beroda 4, pakai minyak petrol tuan-tuan. Dengan yakin tu. Orang panggil biar confident. Biar bodoh asal confident. Ni dah. Padahal bagi orang yang tahu kata hakikat lembu ni apa, dia kini lipat lah, barak dia ni tak kenal lembu kalau setara ni. Kerana lembu-lembu ni hakikat dia apa? Iaitu seekor binatang berkaki 4, bertanduk, bertemuh, makan rumput padang. Contoh, itu contoh. Jadi orang yang duk bersyarah kata lembu ni ialah sebuah kenderaan beroda 4, pakai steering, pakai minyak petrol, orang ni dia panggil jahil murakkab. Kenapa? Pertama, dia tak tahu hakikat lembu. Kemudian dia tak tahu kata dia tak tahu. Hak dia tahu, dia tahu. Tu. Tu berat tu. Itu pun fi maknal jahli juga. Maka fi maknal jahli ni lah banyak. Mana fi maknal jahli? Ilmu Allah Ta'ala kasbiyun, bahasa usaha. Tu pun fi maknal jahli. Jangan kita kata Tuhan patut dia alim pun kuat mengaji dulu daripada tadika sampai ke universiti sampai PhD, berapa puluh PhD. Berat lagi tu. Tu orang panggil ilmu kasbiyun, ilmu bahasa usaha. Macam kita ni usaha, kena mengaji, kena masuk sekolah, kena mondok, kena beli kitab, daripada tak tahu kan tahu. Itu orang panggil ilmu kasbi. Jadi ilmu kasbi walaupun dipanggil ilmu di sisi kita, tapi fi maknal jahli yang indallah. Pada makna bodoh di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala tu pada makna bodoh. Tu wala badihiyun. Bukan juga ilmu Allah Ta'ala tu badihiyun. Badihiyun ni apa kita nak terjemah badihiyun? Mana ilmu hak bahasa mudah dipaham. Badihiyun. Ilmu hak bahasa mudah dipaham. Lagu mana mudah dipaham? Ikutlah. Kita mengaji antara CP2 dengan CP berapa? CP7. Hak mana lebih mudah? CP2 lebih mudah. 2, 4, 6, 8. CP7 payah sikit. Kita tahu CP2 tu badihiyun. Itu mudah. Antara fizik, kimia, biologi, hak mana lebih mudah nak faham? Biologi mudah nak faham sikit. Tu orang panggil ilmu badihiyun juga tu. Ilmu Allah Ta'ala bukan badihiyun. Bukan jenis mudah nak faham. Maknanya kalau mudah nak faham, belum tu tak faham lah tu.
Boya nengung sikit orang ceramah, oh baru faham. Lagu tu. Berat. Tak ni. Wala nazariyun, dan tidak juga ilmu bahasa nazari. Mana ilmu kena tilik, kena fikir, kena perah otak. Bukan juga lagu tu. Tu orang panggil fi maknal jahli juga tu. Wala daruriyun, bukan bahasa ilmu daruri. Ilmu daruri ni lagi mudah pada badihi tadi. Mana? Seperti pedah di lada, masing di garam, manis pada gula. Kita tahu. Kada kena mengaji pas universiti tak perlu benda tu. Bukan pergi sekolah tu nak mengaji ke apa? Nak mengaji gula ni manis kau tahu. Bodoh nak tak pergi sekolah putih. Nak ambil gula tak lidah manis. Tahu selalu dah tak kena cikgu ustaz tok guru mana yang mengajar tu orang panggil ilmu daruriyun. Bukan begitu juga. Kerana itu orang panggil fi maknal jahli. Kenapa? Li'anna zalika yastalzamu sabqul jahli. Kerana semua jenis ilmu tadi itu melazimkan oleh terdahulu kebodohan atas Allah Ta'ala. Bodoh dulu, ilmu kasbi, ilmu bahasa usaha. Bodoh dulu sebelum dapat ilmu. Usaha baru dapat ilmu. Ilmu badihi, kena reti, kena belajar ke, belum ada faham dengan mudah tu, tak faham ke, bodoh ke. Nah, begitu juga orang panggil ilmu nazari lagilah, duk ngaji perah otak, tak faham, boleh faham. Jadi, belum pada tu tak faham juga, bodoh juga orang panggil. Ilmu daruri pun belum daripada tak, gula lidah, tak garam di lidah, tak lada di lidah. Tak tahu ke pedah kau manis, kau masing, kau tawar ke. Bila tak tu baru manis weh. Itu tengok. Itu semua tu orang panggil fi maknal jahli. Kenapa? Yastalzimu memperlazim, memperwajibkan sabqul jahli oleh terdahulu bodoh. Itu dah. Baik. Sama juga. Kalau kita tengok dalam kitab Ummul Barahin dalam syarah Sanusiyah disebutkan wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma. Dan seperti juga tentu tidak di atas Allah Ta'ala tu bodoh, dan barang yang pada maknanya bodoh dengan segala benda pengetahuan apa-apa. Mana mati. Okey. Syak. Itu. Syak 50-50. Tu pun bodoh. Zon. Itu. Waham. Jalan kat tu. Nisyan, lupa. Tidur. Jalan kat. Tu sebutlah syarahnya sebut. Muraduhu bimakna fi maknal jahli. Bermula maksud dengan katanya musannif bima fi maknal jahli. Apa sahaja yang pada makna jahil, pada makna bodoh itu ialah az-zannu. Zon. Tak. Ilmu Allah Ta'ala bukan bahasa zon. Wasyakku. Zon ni orang panggil idrakut tarafain ala rajih. Mendapat dua tepi dalam hati itu yang mana hak kuat. Itu dia panggil zon. Sama ada nafi atau isbat. Zon dia panggil. Syakku makna idrakut tarafain fil qalbi ala sawai. Mendapat dua tepi dalam hati itu dalam keadaan bersama 50-50. Itu dipanggil syak. 50-50. Yo ko. Itu 50-50. Tak juga. Wal wahmu. Waham ni lawan bagi zon tadi. Mana idrakut tarafain fil qalbi ala al-marjuhi. Mendapat dua tepi dalam hati itu di atas hak mana hak lemah. Hak ringan. Sama ada sebelah isbat atau nafi. Wan nisyanu lupa. Tu pun fi maknal jahli juga. Pada makna jahil juga. Wan naumu tidur. Ya juga. Fi maknal jahli juga. Wa kaunul ilmi nazariyan. Dan keadaan ilmu Allah Ta'ala tu hak bahasa kena fikir Tuhan ni kuat mikir orang batu jangan leh. Tak belaka tu dah. Wa nahwu zalika, dan seumpama demikian itu. Mana seumpama demikian itu banyak lagi lah. Tu iaitu ilmu badihi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu kasbi. Itu semua tu fi maknal jahil atau ilmu kulli faqat. Ilmu dengan secara umum, detailnya tu saya tak tahu pun fi maknal jahli, pada makna bodoh juga. Maka tidak. Tidak begitu dah. Jadi sebab tu sebut lawannya. Lawan ni makna bukan lawan supaya lembu duduk tanduk dengan lembu sama-sama berlawan bergocah tu, bukan. Lawan ni makna tak boleh duduk sekali.
Bila dah kita isbat Tuhan, mesti ada di zat dia sifat pengetahuan, yang dengan bersepakai sifat pengetahuan tu Tuhan maha mengetahui segala perkara apa-apa saja, sedia kala lagi pula tahu tu, sedia kala nyata di sifat ilmu dia tu. Nah, inkishaf ittidah tu nyata di sifat ilmu tu, sedia kala lagi tanjizi qadin lagi, tak susuk, tak tersembunyi sikit pun, walau sebesar zarah pun, tahu secara detail segala perkara. Nah, bila dah kita isbat Tuhan ada sifat pengetahuan begitu, lawannya mana? Tentu tidak. Tak boleh beripu sekali. Tentu tidak bodoh, dan pada makna bodoh. Ikut pada makna bodoh banyak lah. Nah, kita dah sebut tadi tu. Mana syak, zon, waham, lupa, tidur. Ilmu dia tu bahasa kena usaha, bahasa ilmu kasbi, bahasa ilmu ngaji mudah faham. Jalan belakang tu fi makna jahli belakang tu. Atau ilmu nazari kena fikir perlu otak mikir, atau ilmu daruri tak kena perlu otak mudah macam gagal tak lidah henti masing gitu. Semua tu fi makna jahli belakang. Gitu maksud. Tu. Sebab tu dia kata mustahil dengan makna istihalah. Dah. Makna ada kitab tu. Tengok mustahil tu orang panggil makna istihalah. Mustahil orang panggil istihalah. Mustahil dengan mana istihalah? Apa mustahil? Mustahil ni benda tentu tidak. Memanglah jahil itu sifat tentu tidak, benda tentu tidak. Hak kita ni i'tikad tu apa? Istihalah. Tentu tidak. Duk sebut sama istihalah lain, mustahil itu lain. Nah, mustahil itu orang panggil muta'allaq bagi istihalah. Benda hak dihukum dengan istihalah dipanggil mustahil. Tu. Istihalah ni hak duduk dalam kepala otak kita tu lah, hak kita nak i'tikad. Bodoh tu mustahil. Mana benda tentu tidak di Allah Ta'ala. Hak kita nak pegangnya apa? Sifat bodoh ni di Tuhan. Istihalah mana? Tentu tidak. Lagi tak ada. Gitu lah. Tu boleh dah. Tentu tidak, lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Apa? Jahil. Itu. Mustahil ia Allah jahil ini tentu tidak. Mustahil dengan mana? Istihalah. Kenapa? Kerana jahil itu mustahil. Kalau kita tak tahu lagu itu jadi dua kali mustahil. Mustahil ia mustahil. Sifat tentu tidak ya Allah Ta'ala, sifat tentu tidak. Jahil ni sifat tentu tidak, dua kali sifat tentu tidak. Dah kamu nak pegangnya berapa? Memanglah jahil itu di Allah Ta'ala sifat tentu tidak. Hak kita sendiri nak i'tikad tu tentu tidak. Ada muqabulis subut. Tak terima sungguh maknanya tentu tidak. Gitu. Tu mustahil yani istihalah ia Allah Ta'ala tu jahil au fi maknal jahli tadi. Tentu tidak Allah Ta'ala tu bodoh atau pada makna bodoh. Ilmu tapi pada makna bodoh. Itu ni. Ilmu di kita makhluk lah. Waktu kita makhluk ni kalau ada ilmu banyak mana pun yang duk sombong. Kerana Tuhan kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuh yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, menanya oleh manusia kepada engkau hai Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Orang tanya Nabi, ruh ni apa? Qul, jawab hai Nabi Muhammad SAW. Ar-ruhu bermula ruh tu amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbina. Katakanlah hai Nabi Muhammad, bermula ruh tu urusan Tuhan. Tak suruh kaji lah kepala. Ruh tu khijak Tuhan, urusan Tuhan. Tertebing kaji pun tak akan dapat hakikat dia. Kita percaya ruh ada, percayalah. Kenapa? Kerana dapat lihat kesan dia. Mana kesan dia? Kita cubik rasa sakit, ada rasa happy, rasa duka, rasa happy, rasa gembira. Itu ruh tu merasai tu belakang tu. Ada kesan dia. Nampak kau tidak dengan panca indera kita ruh? Tak nampak. Tapi yang tak nampak boleh percaya. Kenapa? Ada asar dia, kesan dia. Itu. Hakikat ruh tu berapa? Tak nampak. Itu nak tunjuk. Kenapa kau jadi begini? Ni hikmat Tuhannya supaya kita sedar kita ni jahil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi mereka itu manusia, wa ma utitum minal ilmi daripada ilmu illa qalila. Mereka sikit juga.
Jangan kamu nak dapat idrak hakikat Allah Ta'ala. Nah, roh adalah dirimu sendiri pun mu tak reti berapa. Itu Tuhan nak menyatakan kita ni jahil. Bodohnya kita dah ni. Duk sibuk nak dapat ke Tuhan. Hakikat Tuhan ni lagu mana? Oh, tak dapat mu. Hakikat rohmu sendiri mu tak boleh lihat. Mu tak boleh tengok. Mu tak boleh nampak. Tapi mu percaya tak roh ada? Percaya. Kenapa? Kerana ada asar dia, kesan dia. Nah, tu boleh bergerak tangan, cabut bulu nak sakit. Ya tu. Nah, tu rasa happy, rasa suka apa, rasa sakit, rasa duka, rasa cinta. Tu semua roh tu. Orang mati cuba pergi cobek yang tak ada rasa berapa. Dah tak kita orang hidup ke cobek. Oh, sakit selalu. Tu tak ada roh. Panah mana rohnya? Nampak ada? Tak nampak. Tapi cahaya ada. Cahaya kenapa? Ada asar dia, kesan dia. Pas tu hal lagu tu juga kita apa? Nampak tak Tuhan? Tak nampak. Walau sah untuk dilihat, sah untuk nampak. Nah, tapi tak nampak Tuhan pelakon adat kita tak nampak Tuhan. Percaya Tuhan ada, percaya kenapa? Kerana ada asar ni kesan ni. Nah, langit, bumi kita sendiri ni alam ni. Nah, kita sendiri ni alam lah ni. Kerana alam tu masih wallah. Barang selain daripada Allah dipanggil alam kerana menjadi alam. Tanda kata dia tu dijadikan oleh Sang Pencipta. Bila dah kita percaya Tuhan ni ada, bukan kita ni jadi sendiri, maka gapo saja Tuhan kirim melalui Rasul tu kita kena pakat beriman. Kita kena pakat percaya, kena pakat yakin, kena usaha, kena taat, kena taubat daripada maksiat. Jangan kita buat permain-main. Nah, seumpama tadi hamba duk sebut pasal diva AA Azwan Ali tu, ya. Boleh dia jawab lagu tu dah ni. Kalau jumpa muka nakir saya kata gi piak, gi pukul, gi godek ibu bapa awak dulu sebelum nak godek saya for. Jangan. Nah, tu orang panggil wallahu alam lah. Nak geleceh mulut ke ataupun sengaja dibuat-buat untuk ketawa ke. Ala kulliha itu salah besar, wajib kena taubat. Kalau orang panggil adalah hati istihza, niat mempersenda, maka wajib kena mengucap 2 kalimah syahadat balik. Kita kata ni bukan kerana kita benci, tapi kerana kita sayang sesama saudara se-Islam kita. Tu. Baik, habis itu. Maka kita begitulah. Kalau mu tak boleh percaya Tuhan ada kerana tak nampak lihat. Mu percaya tak roh mu tak ada? Percaya. Percaya apa? Mu tengok bila roh. Tak tengok. Lepas tu percaya apa? Sebab ada tanda dia ni boleh bergerak tangan. Kalau cobek rasa sakit. Kalau panah, rasa panah perlu kejap. Rasa sejuk nak ambil selimut, nak tudung sejuk. Rasa sejuk, rasa panah, suka, sakit, duka, happy, gembira, sedih. Itu semua tu roh. Lah tu tanda roh. Roh sendiri nampak? Tak nampak. Percaya ada. Percaya kenapa ada nampak kesan-kesan dia. Pas nak kaji haruh, mu tak usah kaji. Tu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi pada mereka itu manusia daripada ilmu ni melainkan sikit saja. Tu sebab tu dalam ayat lain tu kata likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas tiap-tiap orang hak Tuhan beri ilmu pengetahuan secobek selidah. Sekulit etok ni. Ingat, ada zat yang maha amat mengetahui. Itu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab tu jangan kita takabur dengan ilmu sekulit etok, ilmu sepotong selidah ada di kita. Ilmu ni bukan untuk ditakabur, bukan untuk dibangga-bangga, tetapi untuk kita amal dan kita ajarkan kepada sahabat-sahabat kita yang mana yang jahil tentang urusan-urusan agama. Habis itu. Sikit lagi. Hanya wajib tahu selama-lamanya dia hanya wajib di zat Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan dan Allah Ta'ala tu tahu sedia kala dan selama-lamanya. Tak berubah apa yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala, tak berubah sikit pun. Tuhan tahu kata hidung kita kepek begini ni bukan sekarang ni baru dah. Belum kita tu Tuhan buat, Tuhan tahu sedia kala lagi. Bahawasanya Ahmad Pak Hafizuddin, orang Melayu, keturunan orang Kelantan, hidungnya kepek lagu ni. Sebiji gini dah Tuhan tahu. Bukan bila Tuhan buat dulu baru, kepek lagu ni dia dulu. Ingat kau macam sikit. Dah, kalau gitu jahil tu Ingat baik dah ni. Tuhan tahu sedia kala
Seperti gini dah. Tu telinga kita lagu ni, muka kita lagu ni, mata kita lagu ni, suara kita lagu ni, gapo dalam perut pedah kita, hak kita telitah. Depan hari lagi akan. Hak lepas dah, hak sekarang ni. Semua Tuhan nyata belaka di ilmu dia. Sedia kala belum kita tu Tuhan buat lagi. Tu ingat. Tu. Kemudian dalilnya kita kena pegang dalil lah. Kalau tidak, i'tikad kita tu orang panggil i'tikad muqallid maknanya pok turut orang. Maka sebab tu kata musannif rahimahullahu taala, adapun tanda yang ni dalil. Adapun tanda yang ni dalil mana? Dalil yang menunjuklah ia dalil tu di atas mesti di zat Allah taala ada sifat pengetahuan, yang mana makna sifat ilmu, sifat pengetahuan tadi seperti hak kita telah hurai dah tadi, bukan ilmu hak seperti jahil tadi, bukan. Dan tentu tidak di zat Allah Ta'ala ada sifat jahlu au fi maknal jahli. Dua. Satu dalil, dua madlu. Satu dalil, dua benda yang ditunjuk oleh dalil tadi. Mana? Pertama, satu dalil ni menunjukkan Tuhan mesti ada sifat pengetahuan. Yang kedua, tentu tidak di zat dia ada sifat al-jahlu au fi maknal jahli. Itu. Mana dalilnya? Tandanya? Itu ialah sekalian makhluk ini. Sekalian makhluk ni. Bapa sekalian makhluk ni jadi dalil kata Tuhan tu ada sifat pengetahuan dan tentu tidak dia bodoh atau pada makna bodoh. Kerana makhluk ni, kalau Tuhan ni tidak bersifat dengan sifat pengetahuan, tentu dia bersifat dengan sifat kebodohan, au fi maknal jahli atau pada makna bodoh. Kalau bodoh ke boleh ke nak buat alam semesta hak begini sekali, apa orang panggil mutqin, begitu sekali badi', indah, teguh, comel. Tak ada siapa dia boleh buat. Saintis tak boleh buat nyamuk seekor. Hok duk buat juga tu bukan nyamuk sungguh. Itu robot aja. Cuba tengok. Ada ke dah? Tak ada. Maka alam ni lah yang memberi kita reti kata ada alam ni, ada kita sendiri ni. Ada kita, ada segenap apa hak di mata kita dapat lihat ni menunjukkan di zat Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan dan tentu tidak dia bodoh. Kalau bodoh, tentu dia tak boleh buat segala alam ni kerana bodoh. Orang bodoh jangan kata nak buat alam. Nak buat nasi kerabu tak pandai. Kalau bodoh buat nasi kerabu. Tu mudah-mudah begitu ya. Itu orang panggil dalil akli. Inilah orang panggil dalil orang panggil apa? Dalil hak apa dia panggil? Dalil hak wajib fardu ain. Dalil daruri dia panggil. Dalil akli. Dalil akal. Hak fardu ainnya begitulah. Anu nak pukul dengan Quran ke apa, banyak sangatlah Quran sebut. Innallaha alimun bidzatis sudur wa asirru qawlakum aw jahru bihi innahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu sirra wa akhfa, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Boleh terbeliklah Al-Quran kalau nak cari dalil Al-Quran. Al-Quran memang ada ayat cerita Tuhan tu ada sifat pengetahuan dan maha mengetahui. Tapi kenapakah manusia ni tak ada hak tak boleh terima Tuhan tu bersifat dengan pengetahuan dan maha mengetahui? Kerana akal dia tu tak betul mikir. Maka kerana tu ulama ajar kitanya dia betul cara mikir. Lagu mana? Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat pengetahuan, tentu dia bodoh atau pada makna bodoh. Kalau dia bodoh, bagaimana nak buat alam semesta begini sekali comel ni? Tentu tak boleh buat. Maka bila tak boleh buat alam ni tak ada. Maka tak ada alam ni betul ke tak? Tidak. Kenapa? Jergut depan mata, buka mata nampak dah kita ni pun alam. Langit bumi alam. Segala menata lembu kobaya itip gapo kita tengok ni semua. Alam. Jadi siapa hak buat? Tentulah zat hak buat tu zat yang bersepakai di zatnya sifat pengetahuan, yang pengetahuannya tahu secara meliputi, secara juz'i, secara kulli, tidak terdahulu sedikit pun oleh jahil, oleh bodoh dan sebagainya, dan tentu tidaklah beripung di zatnya sifat al-jahlu au fi makna al-jahli tadi. Habis situ. Kemudiannya kita akan sambung pula insya-Allah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, dan haya. Sifat yang keseterusnya ialah sifat
haya. Apa sifat haya? Itu sifat pehidup. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.